Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Suhana binti Bakar, rakan pembentang saya Nur Nabilah binti Zulkifli akan membentangkan tentang soalan 4 iaitu sejauh manakah pelibatan regimen askar Melayu diraja dalam menghadapi serangan Jepun pada tahun 1941. Berdasarkan soalan ini, soalan berkehendaki kami untuk menghuraikan pelibatan askar Melayu dalam menghadapi serangan Jepun dan turut menghuraikan peranan yang dimainkan oleh askar Melayu dari sudut yang lain. Untuk sutur soalan ini, bahagian pengenalan akan menghuraikan tentang faktor penubuhan regimen askar Melayu yang dimainkan oleh pelbagai pihak. Untuk isi pula akan menghuraikan tentang yang pertama ialah pelibatan askar Melayu dalam menghadapi serangan Jepun pada 1941. Yang kedua ialah melahirkan tokoh pejuang dan yang terakhir ialah penubuhan pancaragam pusat askar Melayu. Pengenalan dan isi pertama akan dihuraikan oleh saya sendiri, manakala isi kedua, ketiga dan kesimpulan akan dihuraikan oleh rakan pembentang saya. Sebagai pengenalan, sejarah ketenteraan di Malaysia bermula sejak abad ke-15 lagi, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Orang Melayu juga terlibat dalam tentera sukarela Volunteer Force yang ditubuhkan pada tahun 1902. Perkembangan ketenteraan di Malaysia dimulai dengan penubuhan Experimental Company atau Company Percubaan yang akhirnya menjadi Regimen Askar Melayu Diraja. Regimen Askar Melayu Diraja diwujudkan atas faktor desakan Raja-Raja Melayu, para pembesar dan orang Melayu sendiri. Antaranya ialah Tuanku Muhammad Shah Ibni Yam Tuan Antah, iaitu Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Sultan Alang Iskandar Sultan Perak, Sultan Datuk Abdullah Dahan iaitu Undang Luak Rembau, dan juga Raja Chulan Ibni Sultan Abdullah iaitu Raja di Hili Perak. Pada 26 Februari 1912, akhbar The Malay Mail menyarankan orang Melayu perlu dilatih untuk mempertahankan diri dengan mewujudkan sebuah pasukan pertahanan kebangsaan tanah Melayu. Perancangan untuk menubuhkan pasukan bersenjata juga disuarakan oleh Walter Frederick Nutt, iaitu seorang ahli tidak rasmi di Majlis Mesyuarat Persekutuan pada 10 Julai 1913 dan 26 November 1913. Walau bagaimanapun, usul ini mendapat tentangan daripada pegawai-pegawai kolonial seperti Arthur Young yang merupakan Pesuruhjaya Tinggi British Tanah Melayu pada ketika itu, Lieutenant Colonel W.H. White yang merupakan pemerintah Penang and Wesley Volunteer Corps, Major General Pichards yang merupakan GOC Malaya Command dengan menyuarakan bahawa orang Melayu masih belum mampu untuk mempunyai pasukan tersendiri kerana sikap mereka yang masih bergantung kepada pihak luar. Mereka juga melabelkan orang Melayu sebagai bangsa yang tidak mempunyai sejarah kepahlawanan, tidak boleh diharap, suka bertelagah sesama sendiri, tidak boleh didisiplinkan, malas dan sesuai tinggal di rumah. Namun terdapat sebilangan pegawai yang menyokong seperti General Hamilton yang merupakan Inspector General of Overseas Force yang merupakan orang pertama menyatakan keyakinannya terhadap orang Melayu yang juga memiliki kualiti sebagai tentera. Keadaan ini berlanjutan sehinggalah pada tahun 1929 iaitu apabila British dan Empire-nya di Asia dilanda masalah kemaslahatan ekonomi. Oleh kerana mengekalkan tentera upahan dari seberang laut seperti Burma Rifles terlalu tinggi perbelanjaannya, maka timbullah minat kerajaan British untuk mewujudkan tentera pertahanan daripada anak tempatan sendiri. Dan akhirnya pada 25 September 1931, Sir Cecil Clementi yang merupakan Gubernur Negeri Selat memberi arahan supaya persediaan dibuat untuk menubuhkan pasukan percubaan askar Melayu. Pada 13 Januari 1933, rang Undang-Undang Penubuhan Askar Melayu diumumkan oleh Pemangku Penasihat Undang-Undang Negeri Bersekutu. Pada 1 Mac 1933, sekumpulan 25 orang pemuda daripada 100 orang yang memohon telah diambil berkhidmat untuk menubuhkan skuad pertama Regimen Askar Melayu Diraja di Port Dickson, Negeri Sembilan. Menjelang 1 Februari 1934, pengambilan ini mencapai sehingga 150 orang anggota bagi mencukupkan jumlah company. Kita masuk kepada isi yang pertama iaitu penglibatan Regimen Askar Melayu Diraja dalam menghadapi serangan tentera Jepun. Pelibatan ini akan menghuraikan tentang 3 aspek iaitu pertahanan askar Melayu di Kelantan, pengunduran ke selatan dan pelibatan dalam pertempuran akhir di Singapura.
Pelibatan Regimen Askar Melayu dalam menghadapi serangan Jepun juga digelar sebagai Kemping Malaya. Peran ini melibatkan seramai 1,469 orang warga Regimen Askar Melayu yang terdiri daripada Batalion Pertama yang ditubuhkan pada 1 Februari 1937, Batalion Kedua yang ditubuhkan seminggu sebelum tentera Jepun mendarat di Tanah Melayu iaitu pada 1 Disember 1941, Deput Regimen dan Markas Regimen Askar Melayu. Pendaratan tentera Jepun di Tanah Melayu ini adalah secara 3 penjuru iaitu di Kota Baru Kelantan, Patani, Singgora, Thailand. Tentera Jepun ini tidak mendapat sebarang tentangan semasa mendarat di Thailand kerana mereka telah mengadakan pakatan dan mendapat keizinan. Dan pelibatan Askar Melayu ini dapat dilihat daripada 3 aspek iaitu yang pertama ialah menghadapi kemasukan Jepun di Kelantan. Tentera Jepun telah mendaratkan 5 buah kapal di antara Sungai Kelantan dengan Pantai Sabak pada 8 Disember 1941. Askar Melayu yang terlibat di Kelantan ialah Company A Batalion Kedua dan mempunyai seramai 120 orang anggota. Company A ini berada di Kelantan dan kemudiannya berundur bersama-sama British menerusi Pahang dan juga Johor. Company A ini dipimpin oleh Major W. D. Jackson dengan dibantu oleh Lieutenant D. D. Rennie, Lieutenant M. E. L. Robert, Lieutenant Abdul Wahid dan juga Lieutenant Muda Abu Bakar. Semasa tentera Jepun mendarat di Kota Baru, Company A diletakkan berhampiran stesen kereta api Kuala Kerai manakala satu platoon lagi di Pegau. Pada 8 Disember 1941, Ketua Company memanggil semua Ketua Platoon dan memberikan arahan iaitu Platoon 1 di bawah Lieutenant Abu Bakar bertahan di Kampung Pasir Laba dan Platoon ditugaskan untuk menyekat tentera Jepun yang mendarat di Sungai Kelantan dan lorong-lorong yang berhampiran, membuat rondaan di kampung yang disyaki dimasuki oleh Jepun, memusnahkan basikal-basikal, merosakkan motor-motor sangkut serta menjalankan aktiviti pengitipan yang untuk mengetahui keberadaan tentera Jepun. Company A turut diletakkan di bawah pemerintahan Brigade ke-8 Infanteri India dengan unit-unit yang lain untuk mengawal 3 buah lapangan terbang kepunyaan Royal Air Force di Kota Baru, Gong Kedat dan juga Machang. Selama 5 hari menghadapi serangan daripada musuh, pasukan ini terpaksa berundur untuk menguatkan kubu pertahanan di selatan. Company A berundur dari Pegau pada 14 Disember 1941. Yang seterusnya ialah Regimen Askar Melayu juga turut membantu pengunduran ke selatan. Apabila Company A berundur ke selatan, ketiga-tiga platoonnya diserap ke dalam McForce. Tugasnya ialah untuk bertahan di barisan hadapan supaya seluruh Brigade ke-8 dapat berundur dengan selamat. McForce juga diberikan tugas untuk memusnahkan jambatan dan jalan kereta api bagi melambatkan kemarahan tentera Jepun ke selatan. Pada 1 Januari 1942, company ini tiba di Kuala Lipis setelah berundur melalui Kemudu, Betam, Lima Kasturi, Gua Musang, Merapoh dan juga Bulak Betung. Tentera berjalan kaki Jepun juga mara dengan cepat ke selatan dan di beberapa tempat dapat dilihat bahawa berlaku pertempuran antara tentera Jepun dan juga Company A. Dan setelah sebulan, akhirnya Company A bersama-sama anggota tentera lainnya menyeberangi Selat Temberau menuju ke Singapura. Company D Batalion Kedua Askar Melayu turut terlibat tetapi menghadapi ujian yang lebih hebat kerana pada masa itu mereka masih lagi belum menamatkan latihannya tetapi terpaksa dihantar dari Port Dickson untuk bertahan di Sungai Bakap seberang Perai. Mereka tiba di sana pada 13 dan 14 Disember apabila tentera Jepun mula mengasak ke selatan dengan dibantu oleh tentera udara sebagai pelindung. Pada 16 Disember 1941, Company D diarahkan berundur untuk bertahan di Nibung Tebal, kira-kira 3 batu di selatan Sungai Bakap. Company ini berjaya mempertahankan Sungai Kerian selama 48 jam dan kejayaan ini memberi satu tamparan yang hebat kepada tentera Jepun kerana itulah pertama kali pertempuran yang hebat dirasakan dan ini juga memberikan satu tamparan yang hebat kepada British yang sebelum ini meragui kekuatan askar Jepun. Serangan hebat tentera Jepun ini memaksa Company D berundur ke Parit Bunta dan ke Ipoh, Perak, ke Kuala Kubu Baru, Selangor dan juga ke Port Dickson.
Company ini akhirnya berundur ke Singapura pada 12 Januari 1942 dan tiba di Camp Normanton pada 14 Januari 1942. Selepas 24 jam di Singapura, akhirnya company ini sekali lagi digerakkan ke Batu Pahat Johor untuk membantu barisan pertahanan Brigadier Kellen. Di Batu Pahat, 3 orang perwira Melayu iaitu Lieutenant Muda Muhammad Ali, Lieutenant Muda Ibrahim dan Lieutenant Muda Yazid telah memperlihatkan semangat juang yang cukup tinggi dengan mengetuai platoon masing-masing bertahan di tebing Sungai Batu Pahat sepanjang malam 18 Januari 1942. Tindakan ini dapat melambatkan pendaratan tentera Jepun di Batu Pahat sekaligus memberi peluang kepada British untuk berundur pada malam 19 Januari 1942 dan meninggalkan askar Melayu untuk mengawal di landasan kapal terbang di Senggarang, iaitu Tujuh Batu ke selatan Batu Pahat. Hal ini memperlihatkan bahawa askar Melayu membantu tentera British untuk berundur ke selatan. Namun pada hari berikutnya, Jepun telah membuat sekatan jalan di Senggarang dengan ringit apabila Lieutenant Muda Muhammad Ali berundur ke Puatan Kecil. Hal ini menyebabkan pasukan di bawah Brigadier Kellen tersempit di dalam hutan dan di sebelah barat arah ke pantai. Bagi mengatasi masalah tersebut, Lieutenant Ibrahim dengan nekatnya telah memimpin platoonnya menyusup masuk ke kawasan tentera Jepun untuk meninjau kekuatan mereka. Beliau berjaya dikesan oleh Jepun tetapi akhirnya berjaya melarikan diri. Tindakan tersebut menyebabkan kumpulan Brigadier Kellen tiba di Benuk pada 27 Januari 1942. Pada masa yang sama juga, Lieutenant Muda Muhammad Ali telah bertindak menyamar sebagai nelayan bersama Brigade Major Infantry India ke-6 atau 15, Major G. Laman dan seorang sarjan berperahu ke markas division di Puatan Kecil sejauh 32 batu bagi mendapatkan bantuan. Usaha ini walaupun mereka hampir ditembak oleh markas division tersebut, tetapi mereka berjaya menyelamatkan 2,000 tentera Commonwealth yang bertahan di sebelah pantai barat Tanah Melayu, iaitu yang terperangkap di Pantai Pongo pada malam 29 Januari 1942. Company D ini tiba di Singapura pada 13 Januari 1942 dan menyertai semula dengan batalion kedua di Camp Normanton. Yang seterusnya, Regimen Askar Melayu juga terlibat dalam pertempuran akhir di Singapura. Pertempuran terakhir ini berlaku di Singapura yang berlangsung daripada 8 hingga 14 Februari 1942. Semasa Jepun melanggar Singapura, kekuatan tentera British adalah dianggarkan seramai 70,000 orang, termasuk askar Melayu yang sedang menerima latihan dan baru sahaja tamat latihan. Anggota tentera Tanah Melayu terdiri daripada batalion pertama, batalion kedua dan yang bertindak sebagai Brigade Infantry Malaya yang pertama di bawah pimpinan Brigadier William. Company A dan C, batalion kedua askar Melayu ditempatkan di tebing selatan Sungai Jurong bersama Brigade keempat tentera India. Mereka diserang secara bertalu-talu sehingga diperintahkan untuk berundur. Hal ini membolehkan tentera Jepun mara ke selatan melalui Jalan Jurong, Jalan Ulu Pandan dan juga Jalan Reformatory. Kemasukan Jepun melemahkan semangat askar lain tetapi tidak askar Melayu kerana terus bertempur dengan sengit mempertahankan Singapura. Jepun menyerang secara bertalu-talu pada 13 Februari menyebabkan ramai tercedera dan terkorban. Markas batalion pertama di Gap House dan juga batalion kedua di Camp Durian turut musnah akibat terkena tembakan meriam jarak jauh. Serangan ini juga memusnahkan alat komunikasi. Serangan yang dibuat ini adalah kerana menggunakan kereta kebal dan kapal-kapal terbang menyebabkan askar Melayu yang terpaksa bertahan di tempat yang lebih selamat. Semasa Jepun menyerang Pasir Panjang, Kompani C Batalion Pertama Askar Melayu telah menunjukkan kepintaran prajuritnya iaitu Yaakob bin Bidin yang menyusup masuk ke kawasan musuh menerusi lalang dan tumbuhan yang sedang terbakar serta bertindak memusnahkan senjata berat musuh. Pada 14 serangan yang bertalu-talu telah menyebabkan Company C berundur ke Bukit Candu dengan dibantu oleh Company A yang terselamat.
Pada 14 Februari 1942, Jepun telah menyerang Company C dan Company B di Bukit Candu secara bertalu-talu, dan serangan yang berterusan dengan menggunakan kereta kebal menyebabkan Company B terpaksa berundur. Tentera Jepun juga melakukan penyamaran dengan berpakaian seperti tentera Punjabi, tetapi dihidu oleh Company C, menyebabkan tembakan dilepaskan menggunakan senjata Levis. Tindakan tersebut menaikkan kemarahan tentera Jepun sehingga menyerang Company C, dan ramai askar Melayu pada masa itu terkorban, termasuklah Lieutenant Adnan yang merupakan ketua platoon ke-7. Serangan yang berterusan secara bertalu-talu ini oleh askar Jepun telah menyebabkan akhirnya British terpaksa menyerah kalah, dan pemerintahan Jepun berkuat kuasa pada 15 Februari 1942. Sekian saja daripada saya. Isi seterusnya akan disambung oleh rakan pembentang saya, iaitu Nur Nabilah. Selain itu, penglibatan Regimen Askar Melayu Diraja juga dapat dilihat dalam melahirkan tokoh pejuang. Sejarah Pusat Latihan Rekrut PLR Port Dickson telah bermula pada 23 Januari tahun 1933 apabila sekumpulan 25 orang pemuda Melayu yang menganggotai skuad pertama Company Percubaan telah dilatih. Tugas pertama yang pernah dilaksanakan oleh unit ini adalah melatih skuad pertama hinggalah skuad kelima Company Percubaan Melayu. Setelah Company Percubaan ini terbukti berjaya, tanggungjawab melatih anggota baru untuk askar Melayu semakin digiatkan. Kesannya, pada 1 Januari tahun 1935, keanggotaan Company Percubaan ini telah meningkat kepada 500 orang dan dikenali sebagai askar Melayu. Organisasi batalion telah diwujudkan di samping mempelbagaikan latihan. Platoon Depot juga telah diwujudkan pada tahun 1937. Batalion kemudiannya dipecahkan kepada 3 company rifle, 1 company bantuan, cawangan markas dan sebuah platoon depot. Platoon depot ni telah diperbesarkan menjadi Depot Askar Melayu lantaran peperangan yang meletus di Eropah pada waktu itu. Depot ini dipertanggungjawabkan untuk melatih rekrut-rekrut bagi membolehkan batalion-batalion tambahan diwujudkan mengikut keperluan semasa. Terdapat ramai tokoh pejuang yang telah dilahirkan oleh depot-depot ini. Antara tokoh pejuang Melayu yang terkenal ialah Lieutenant Adnan. Beliau terkenal dengan keberanian dan pengorbanannya. Hal ini dapat dibuktikan apabila Lieutenant Adnan berjaya menggugurkan beberapa orang penyerang Jepun dengan mengendalikan sendiri senapang Lewisnya. Walaupun beliau tercedera oleh tembakan peluru musuh, semangat untuk berjuang terus hidup dalam jiwanya sehinggalah ketitisan darah yang terakhir. Selepas perang, depot telah dibuka semula oleh tentera British yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Hayes Palmer. Pada Disember tahun 1946, depot berjaya melengkapkan keanggotaan askar Melayu dengan kekuatan sebagaimana sebelum perang. Okey, kita masuk kepada isi yang ketiga, iaitu Pancaragam Pusat Askar Melayu. Central Band of the Malay Regiment atau Pancaragam Pusat Askar Melayu telah ditubuhkan pada 1 Februari tahun 1935 sebagai sebuah badan pasukan tambur askar Melayu yang diasaskan di Depot Port Dickson. Pasukan ini telah dipimpin oleh Kapten Fiore sebagai pengarah muzik pertama dengan mempunyai kekuatan seramai 35 orang anggota. Menjelang 1 Ogos tahun 1936, tugas Drum Major Pierce telah diambil alih oleh Sarjan Muhammad Dali Ahmad. Sarjan Muhammad Dali merupakan anak Melayu pertama yang ditugaskan dalam memimpin pasukan tambur askar Melayu. Pada tahun 1938, Pancaragam telah dipimpin oleh Staff Sergeant Edgar Lenhart dari Kneller Hall. Staff Sergeant E. Lenhart kemudiannya telah ditauliahkan dengan pangkat Lieutenant dan dilantik menjadi pengarah muzik Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu. Sewaktu Perang Dunia Kedua meletus, anggota Pancaragam ini telah berpecah dan mereka menjadi pembawa stretcher semasa kempen Malaya bermula. Terdapat sebilangan ahli yang telah dibunuh semasa pendudukan Jepun dan sebilangan lagi telah terkorban semasa peperangan. Manakala Lieutenant Lenhart telah dilantik menjadi pegawai perisikan dan pasukan keselamatan pasukan batalion pertama askar Melayu. 7 anggotanya pula ditugaskan sebagai seksyen perisikan pasukan. Okey, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya, memang tidak dapat dinafikan bahawa penglibatan Regimen Askar Melayu Diraja dalam menghadapi serangan Jepun pada tahun 1941 dapat dilihat melalui penglibatannya dalam menghadapi kemasukan Jepun ke Kelantan, terlibat dalam pertempuran dan membantu pengunduran ke selatan. Bukan itu saja, Regimen Askar Melayu Diraja ini juga turut terlibat dalam melahirkan tokoh pejuang dan Pancaragam Pusat Askar Melayu.
Walaupun Regimen Askar Melayu Diraja pada waktu itu diragui kemampuannya kerana merupakan sebuah pasukan tentera yang baru dan mempunyai bilangan yang kecil, tetapi mereka ni telah berjaya menunjukkan tahap profesionalisme dan keberanian yang cukup tinggi sepanjang perlibatannya dalam Perang Dunia Kedua, baik di Semenanjung maupun di Singapura. Bahkan, semangat berjuang yang ditonjolkan oleh askar Melayu secara tidak langsung telah mengubah pandangan negatif British terhadap kemampuan orang Melayu dalam bidang ketenteraan, dan hal ini telah diakui sendiri oleh Lieutenant General Percival.